kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat, para sholihin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita dan mendapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertamanya, marilah sama-sama kita panjatkan syukur. Syukur kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita mengikhlaskan niat-niat kita, semoga dengan syukur dan ikhlas tadi Allah akan kurniakan kepada kita lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada dalam khazanah Tuhan untuk kita semua. Amin. Dan andai kata ada kebaikan itu lagi, jangan lupa tolong niatkan kebaikan itu juga akan dikecapi dan diperolehi sama oleh pasangan kita, suami atau isteri, kemudian anak-anak serta zuriat keturunan kita, adik-beradik, orang kerabat, sahabat andai, jiran-jiran, siapa sajalah yang kenal diri kita. Khusus lagi untuk tuan-tuan guru kita yang pernah memberikan tunjuk ajaran mereka kepada kita, dengan sebab mereka kita beroleh taufik, hidayah, inayah daripada Allah, dan pastinya lebih utama lagi untuk kedua ibu dan ayah. Ya tuan mudah-mudahan kerana ibu dan ayah kita lah menjadi sebab utama lahirnya kita semua di atas muka bumi ini. Kerana tanpa mereka kita takkan ada, kita takkan wujud. Kecuali kalau penciptaan Adam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Satu keistimewaan yang Allah nak tunjukkan kuasa mutlak adalah milik dia. Nabi Isa dia lahir tanpa bapa, tapi boleh lahir. Sampai Maryam kata, bagaimana aku nak melahirkan? Padahal aku belum pernah disentuh oleh mana-mana lelaki pun. Sedangkan yang lebih hebat lagi, Nabi Adam tak ada ayah, tak ada ibu. Lahir gitu je. Ini sekali-sekala dia Allah jadikan sesuatu yang bersifat mencari adat. Apa dia mencari adat? Artinya berlawanan dengan adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Biasa kalau nak anak mesti ada bersatunya antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Tapi sebaliknya boleh berlaku sebaliknya dengan izin Allah secara mutlak. Baik, pada pagi ini kita akan sambung lagi. Sambing tu sebelum saya lupa, tolong masukkan niat-niat yang baik sepanjang keberadaan kita dalam majlis ilmu seperti ini. Kerana dalam majlis ilmu ni malaikat ada sama. Selalu kalau majlis ilmu saya buat di satu tempat tu, dekat situ je yang dinaungi oleh para malaikat. Tapi dengan sebab kita berada di rumah masing-masing, niatkan mudah-mudahan daripada rumah kita, daripada ofis kita ataupun di mana saja kita berada, dekat situ malaikat akan menaungi. Semoga beroleh keberkatan. Dan untuk keberkatan itu, tolong buka video masing-masing. Dan minta seorang dua pun jangan lupa buka juga mic. Jangan semua tutup. Saya tak tahu line saya okey tak okey ni. Baik. Pada pagi ni kita akan sambung lagi penceritaan kita tentang apa Tentang hati. Kan? Kita selalu bicarakan soal hati kan. Soal hati. Namun demikian, soal hati yang kita maksudkan inilah sesuatu tentang ataupun berkaitan dengan hati kita. Bagaimana kita nak takarrub, kita nak dekatkan hati kita ni kepada pencipta. Ini yang dinamakan apa? Al-ikhlasu. Ikhlas itu satu rahsia Tuhan. Kita tahu, kita sendiri pun yang berusaha untuk ikhlas, kita tak tahu apakah kita benar-benar ikhlas. Namun kita usaha juga. Kerana Allah akan ambil ikhlas itu, Allah akan masukkan dalam hati-hati
orang-orang yang disayangi dan dikasihinya. Bila orang itu dikasihi oleh Allah, dimasukkan ikhlas hatinya, dia menjadi orang yang disayangi oleh Allah, jadi dia kekasih Allah, otomatik dia itu adalah wali Allah. Siapa di kalangan kita yang tahu dia wali Allah? Tak siapa tahu. Tak Ustaz je tahu. yang tahu. Ustaz pun Ustaz tak tahu. wali pada anak Ustaz. Ustaz wali keramat tu lain. Wali keramat bahasa ustaz nikah orang tu lain. Tu wali yang memang kita boleh tahu. Tapi wali yang maksudnya menjadi kekasih Allah ni tak ada orang tahu. Kan? Baik. Pada pagi ni saya nak ulang sedikit tentang soal hati, betapa pentingnya khusyuk dalam solat. Kita ingat ada sahabat kita daripada Brunei, dia tanya macam mana nak dapatkan khusyuk. Kita dah cerita panjang lebar sebelum ni kan. Namun demikian, kita juga dah cerita tentang orang-orang yang khusyuk dan semayang. Okay. Yang pertamanya, kita nak paparkan sedikit tentang orang yang khusyuk dan semayang. Pertama, daripada diri Rasulullah sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketika Rasulullah berdiri sampai bengkak kaki, pecah-pecah bahagian tumit dia tak perasan berlaku. Sampai bila ianya ditegur oleh Aisyah. Itu pertama. Itu kita dah cerita kan. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq, dia semayang berdiri tegak bagai tiang, tak goyang pun. Yang ketiganya Ibn Zubair ataupun Abdullah bin Zubair. Dia kaki dia ketika dia sujud, tiba-tiba senjata peledak ataupun pelancar menjenik tu jatuh, tak kena dia lah, kena pada pakaian dia. Pakaian tu dia ada lebih sikit, yang kena pada pakaian dia. Dia sedikit pun tak mengangkat kepalanya. Kenapa dia tak mengangkat kepalanya? Pasal khusyuk. Pasal khusyuk. Yang keempat, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia semayam geletar tubuh ketika nak mengambil wuduk. Ditanya orang, kenapa wahai Ali? Kau tak sihat ke? Tapi demi Allah, kata Ali, waktu dia nak menunaikan waktu untuk menunaikan satu lagi amanah Allah. Tadi baru lepas semayang. Contohnya subuh tadi kan. Dia lakukan semayang subuh. Ni kejap lagi nak semayang zuhur lagi ni. Dah terasa satu lagi. Dan dia rasakan tanggungjawab tu sangat besar untuk dilaksanakan. Padahal langit dan bumi pernah ditawarkan untuk menjadi khalifah bumi. Tak nak. Gunung Ganang pun begitu juga. Memikul tanggungjawab ini. Tak nak. Tapi kita manusia menyanggupinya. Itu yang Ali rasa takut sangat. Di satu masa yang lain, kaki dia pernah tertusuk duri. Disebabkan dia jalan terhinjut-hinjut. Duri tersebut tak dapat dicabut. Kerana apa? Terlalu sakit. Oleh itu sahabat bersimpati, kesian tengok dia. Jadi apa betul buat? Mereka pun buat penyepit besi, lalu dicabutkan akan besi duri tersebut daripada kaki Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila? Ketika dia sedang sembahyang. Kenapa tengah sembahyang? Pasal Ali ni memang seorang yang dapat didikan terus daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia peluk agama Islam, dia umur 7 tahun. Rasulullah dah usia 40 tahun pada ketika itu kan, jauh jarak kan. Dan dia dapat bimbingan didikan terus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewanya Ali karamallahu wajhah. Satu-satunya yang bersifat kanak-kanak yang telah mengeluk agama Islam dengan izin Allah. Dan kemudian kerana simpati kaki dia yang tertusuk duri tadi, maka dia orang telah buat kerja ketika Ali sedang semayang. Darah tak masa tu? Darah tak tuan-tuan? Kalau dia besar, darah keluar. Dia mengatakan darah keluar. Tapi walaupun darah keluar, batal tak semayang dia? Ali tak batal. Kenapa? Kerana dia tak tahu apa yang berlaku pada ketika itu. Kerana terlalu khusyuk dia ketika menunaikan solat dia, tumpuan dia, dia punya dekat dia dengan Tuhan, sehingga dia tak perasan apa yang berlaku. Dan hal yang serupa juga berlaku kepada seorang yang bernama Urwah bin Zubair. Adik kepada Abdullah bin Zubair. Zubair Al-Awwam tadi. Kaki dia ada penyakit, agaknya macam kecing manis ke macam itulah. Tapi jenis pekung. Menanah kan. Jadi kaki dia terpaksa dia nak kena potong. Jadi macam mana nak buat tuan? Apa yang dilakukan oleh sahabat buat kerja macam Sayyidina Ali tadi. Dalam perut, iaitu dengan cara urutan titik poin di kawasan.
Tolong tutup mic tu, kali ganggu. Okey, kemudian dialaskan bawah kaki Urwah tadi, Urwah bin Zubair, alaskan pasal kaki nak kena potong tu. Bila potong memang darah mancuk-mancuk lah keluar-keluar tu. Tapi waktu itu diadakan, dikepungkan darah tu daripada mancuk terus. Lepas itu dia potong, dia buat, dia balut sampai selesai. Kemudian apa jadi Puan? Tahu-tahu ya Urwah bin Zubair, dia tengok kaki dia dah berbalut dia. Sama macam Sayyidina Ali tadi. Tahu kaki duri dia dah hilang saja. Sedangkan sedikit pun tak terhinjut, tidak bergerak, tidak terasa sakitnya pada ketika proses untuk mencabut duri ataupun motong kaki antara Ali dan juga Urwah tadi. Hebat Hebat tuan-tuan Yang mana khusyuknya mereka dalam salat. Kemudian Muslim bin Yasar. Ini kita baca sepintas lalu je. Tidak menyedari adanya tiang dalam masjid tu, dia tombang. Waktu dia sedang mengerjakan solat, orang bertempiaran lari, dia teruskan sembahyang. Dalam satu hal itu Muslim Yasar. Dan satu ketika lain itu tiang tombang. Ada satu ketika rumah terbakar. Rumah terbakar dekat rumah dia menyebabkan orang ramai hiruk pikuk, tolong padamkan api. Selesai semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isteri pun bertanya kepada dia. Apa isteri dia tanya? Rumah terbakar. Orang hiruk pikuk, usaha untuk memadamkan. Abang sibuk dengan semayang tanpa berpaling, tak tulis sedikit pun. Mana nak tulis? Dia tak tahu what's happening. Dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku pada saat itu. Kenapa dia tak tahu? Pasal waktu tu dia dah tenggelam. Fana dia dengan Tuhan. Hebat Kemudian beliau juga pernah berkata kepada keluarganya ketika dia nak mulakan sembahyang, dia kata pada isteri dia ataupun para isteri dia dan anak-anak dia, nak cakap-cakaplah, dia tak kisah. Dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Bila aku dah angkat takbir, kamu cakaplah, kamu bebas untuk bercakap. Kerana waktu itu, aku tidak akan mendengar lagi apa yang kamu cakap. Beza tak dengan kita, tuan-tuan, perempuan? Orang bercakap, tolong diam sikit lah, orang nak semayang ni. Dia tak. Dia boleh galakkan lagi. Bila saya dah angkat takbir, kamu cakaplah. Kerana aku dah tak dengar lagi. Lepas tu sampailah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis semayang dia. Dia tak tahu apa yang dia orang bualkan. Kalau kita, kau tadi tak ada kerja lain mengumpat dah habis salam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum sempat doa lagi, belum istighfar lagi. Korang ni, orang tengah semayang ni, kau mengumpat je Pasal apa? Kita sibuk mendengarkan ucapan dan juga percakapan mereka. Kemudian Amir bin Abdullah. Ketika semayang tidak mendengar suara anak dia sedang memukul rebana. Dan beberapa perempuan sedang cakap. Cerita dia sama macam Muslim bin Yasar tadi. Kemudian seorang yang bernama Ambas bin Uqbah. Cuba semua kali baca. Ambas bin Uqbah apabila rukuk, datang burung hinggap di belakang dia. Hinggap di belakang dia, apa jadi? Burung tu ingatkan palang pagar ataupun apa rupanya burung tu sedar-sedar rupanya orang kata dia. Ingatkan orang-orang. Tahu orang dekat sawah padi tu kan yang ada dia pakaikan baju, dia pakaikan topi, ya kan? Bentuk macam orang-orang tu kan. Itu nama orang-orang, patung yang ada dekat sawah tu supaya burung jangan makan padi. Letaklah orang-orang. Rupanya bukan orang-orang. Burung ni berkata kepada Ambas, rupanya orang betul kata dia. Itu di antara cerita-cerita hebat orang yang khusyuk dalam sembahyang. Maka tanya diri kita, kita pula sembahyang tahap mana sekarang ni? Okey, ini cerita yang kita pernah cerita dulu. Namun ni kan hari ni kita nak masuk tajuk ni. Okey, siapa nak mulakan bacaan silakan. Syarat nak baca, tolong buka video. Okey, silakan. Siapa nak baca, sebut saya, nama dan silakan. Assalamualaikum, saya Azrina. Okey, sila Azrina. Bismillahirrahmanirrahim.
cerita orang-orang yang mengambil perhatian berat terhadap kelalaian mereka dalam sembahyang. Supaya kita lebih berprihatin terhadap kealpaan dan kelalaian kita dalam masa menunaikan sembahyang. Maka di sini disebutkan lagi dua riwayat yang menceritakan tentang betapa prihatinnya para salaf yang soleh terhadap kelalaian yang berlaku dalam sembahyang mereka, untuk direnungkan kembali kepada diri kita yang merasa kecil dan remeh sahaja terhadap kelalaian yang berlaku dalam sembahyang kita. Okey, cukup dah itu. Okey, sampai itu. Boleh faham tak maksud dia? Cerita sebelum ni, betapa mereka mengambil berat nak dapat khusyuk dan sembahyang. Tapi cerita yang kali ni, kita akan bawakan, yang diceritakan oleh Tok Guru melalui kitab ini, dia kata apa? Nak tengok orang ni kerana dia terlalai, bukan sengaja lalai tau. Dia terlalai ataupun dilalaikan ketika dia melakukan solat tersebut, tengok apa yang berlaku. Apa yang mereka buat. Para salaf ni artinya orang-orang silam yang bersifat soleh. Soleh tu apa? Yang baik. Mereka bila dalam sembahyang tu, mereka terlalu peka dan prihatin mereka terhadap kelalaian mereka. Tadi nak dapatkan khusyuk. Sekarang mereka terlalai, tengok apa yang berlaku. Lepas tu kita bawa renungan pada diri kita. Okey? Terima kasih Azalina. Ada siapa lagi nak sambung? Silakan riwayat yang pertama. Okey, siapa nak baca? Silakan. Jalinan kasih siapa? Siapa nama? Saya Ustaz, saya tak fokus Ustaz, saya dengar je. Okey, dengar. Okey, lain. Boleh, tak apa. Okey, siapa boleh? Amnira lah dulu. Okey Ustaz. Okey. Diriwayatkan bahawa Abu Talhah Al-Ansari bersemayang dengan dalam kebunnya yang ditumbuhi pokok kayu. Tiba-tiba dia tertarik dengan seekor burung yang kehitam-hitaman sedang terbang di atas pokok mencari jalan keluar dari kebun itu. Mata beliau mengikuti burung itu seketika yang menyebabkan beliau terlupa bilangan rakaat sembahyang yang telah dikerjakannya. Kemudian beliau telah menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, cukup dulu. Sampai itu dulu. Yang kemudian tu kejap. Okey, cerita dia apa? Cerita Amnira, cerita sikit. Abu Talha Al-Ansar ni di golongan Ansar jadi dia ni orang Madinah lah. Okey. Dia semayang kat kebun dia. Dia ada kebun dia, kebun tu penuh dengan tumbuh-tumbuhan lah. Ya, yang sedang segar pada ketika tu. Tiba-tiba ketika dia semayang dekat dalam kebun tu, berlaku apa? Ada seekor burung hitam, dia sesat. Pernah tak kita semayang, tuan-tuan semayang, mungkin di surau ke, di masjid ke, di rumah ke, ada seekor burung masuk, sesat. Dia tak tahu jalan keluar. Pernah tak? Tak pernah. Tak pernah Saya pernah kena. Ada satu masjid tu saya semayang, burung tu tak boleh keluar. Dia masuk, dia bilik aircon. Dia tak jumpa jalan. Dia tak jumpa jalan. Dia masuk ada satu lubang kat atas. Macam mana dia masuk ke situ, masuk itu dia dah masuk, dia tak jumpa keluar. Yang sahabat-sahabat kita, jemaah ni bukakan pintu, dia tak reti nak keluar ikut pintu tu. Kenapa dia tak reti keluar? Dia bukan manusia, dia mana tahu. Kita cakap dengan dia, keluarlah ikut pintu tu, kita nak bukakan. Dia mana faham. Lepas tu dia tengok, kita nak sembahyang maghrib ni pada ketika tu. Saya lepas tu ada kuliah maghrib. Jadi sambil-sambil itulah masing-masing duduk sibuk, duduk tulis sambil ini sebelum sembahyang. Saya ingat dalam sembahyang pun ada terikut juga hati tu terbayang. Kan burung ni terbang, dia langgar aku kan. Paruh dia tajam juga tu. Okey. Ini dia menyebabkan dia tak khusyuk. Mata dia mengikut dia burung tadi kan. Sehingga berlakulah kelalaian. Apa kelalaian dia berlaku? Dia lupa bila rakaat. Kita kadang-kadang burung tak ada pun. Baru nak cakap. Burung tak ada. Tapi rakaat hilang juga. Dua ke tiga. Dah 2 ke 3 kita ambil lah bilangan yang confirm dia 2. Yang 3 tu yang was-was kan. Maka kita ambil 2. Kejap lagi 3 ke 4 sekali lagi.
Rupanya ada orang belakang tu dia kata, dah habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang belakang tegur, Kak, akak perasan tak? Akak sembahyang dah 6 rakaat. Masya Allah. Lebih. Jadi macam mana tu? Sembahyang sah tak? Sah, cumanya rugilah macam lain-lain sangat kan. Jadi sembahyang dia kira 6 rakaat, tapi kita tetap 4 rakaat. Ya. Pasal kita bila lupa, pilihan 2 ke 3, yang confirmnya 2. Ya. Yang 3 tak confirm, tinggalkan yang apa nama, yang was-was tu. Jangan layan. Jadi kita pegang pada 2. Kemudian naik pada 3 ke 4 sekali lagi. Habis macam mana? Tinggalkan yang 4, pegang pada 3. Lepas tu kita pun sembahyanglah ada 3, kita sembahyanglah 1 rakaat lagi untuk sempurnakan rakaat keempat kita yang terbilang tadi. Jadi yang 4, jadi kalau dikira betul-betul sembahyang kita, orang belakang kira 6 rakaat, tapi kita tetap sembahyang 4 rakaat. Yang lupa tu jangan kita ambil pusing. Jangan ingatkan pun. Kerana yang melupakan kita tu tak lain tak bukan ialah iblis ataupun syaitan nak merosakkan ibadah solat. Perempuan tahu tak? Bila seorang tu sembahyang nak melakukan ibadah kepada Allah, perkara pertama yang akan dibuat apa? Dia kata kalau boleh jangan Islam lah kita. Jangan masuk Islam lah. Okey, tapi kita ni semua dah lahir Islam. Okey, yang kedua, kalau boleh jangan belajar. Jangan belajar dan jangan sembahyang. Bila kita tak sembahyang, maksud dia apa? Senanglah kita dihumban jadi ahli neraka macam dia. Lepas tu kita sembahyang juga. Bila kita sembahyang, dia akan rosakkan macam ni tadi. 2 ke 3, 2 ke 3, 3 ke 4, 3 ke 4. Ataupun tengah sembahyang, duk hayal. Tengok burung lari sana, lari sini. Terbang sana, terbang sini. Nak jumpa dia keluar. Jadi dia pun terhayal kerana itu. Baik, sambung cerita Amirah. Kemudian, atau ada orang lain nak sambung, silakan. Kemudian. Okey, kemudian ni. Siapa ni nak sambung ni? Bantulah sikit. Siapa nak sambung? Cepat. Cepat. Ya. Siapa nak sambung? Jangan buang masa. Cepat. Siapa? Saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, bagi yang tu dulu. Yang kedua tadi tu nanti sambung kemudian. Okey, siapa ni? Saya Roshanizah. Okey, silakan. Kemudian beliau telah menceritakan peristiwa yang menimpa dirinya itu kepada Rasulullah SAW. Kemudian untuk menebuskan rasa bersalahnya lantaran kelupaan dalam sembahyangnya dahulu, maka beliau telah berkata kepada baginda Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya, bila masuk ya Rasulullah tak boleh sebut Rasulullah lagi dah. Kena ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Kebetulan ni dia. Kebunku itu adalah menjadi sedekah. Maka perbuatlah kepadanya menurut kehendakmu. Okey, sampai situ je Kak. Ya, Okey, apa yang Kak faham Kak? Jadi sebagai nak tebus bilangan rakaat yang terlupa tadi menunjukkan sahabat ni dia siapa nama tadi? Dia ni kalau semayang Abu Talha ni dia semayang sangat khusyuk. Macam Ali, macam sahabat-sahabat lain. Tapi kenapa berlaku gitu? Kenapa berlaku kelupaan? Kelupaan pasal burung tu. Sebenarnya dia tak salahkan burung tu. Yang menyebabkan dia terlalai, kelalaian tu sebab apa? Syaitan. Sebab dia terikutkan akan bisikan syaitan tu. Boleh? Okey, boleh. Sampai akhirnya kebun dia tadi dia sedekahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, buatlah apa saja ikut kehendakmu. Nak jual ke, nak minta orang lain uruskan ke, jadikanlah kebun itu untuk agama, untuk Islam. Boleh?
Okey, tadi yang nak baca tadi, yang kedua tadi. Siapa? Sambung, sila. Sebut nama, boleh sambung, buka video. Ya, silakan. Hajar Muda. Tak Ya, ada buka silakan. video lah Ustaz. Bagus buka video. Kalau nak berkat, buka video. Ya. Tosa kata akak baca. Akak tak baca, buka video pun dah dapat keberkatan. Kalau nak berkat lah raya. Okay, silakan Kak. Okay. Kisah seorang lelaki yang semayang dalam kebun dia. Okay. Mana? Okay, tadi Abu Talha. Ni orang lain lah Silakan. Kisah yang kedua. Alamak, saya punya skrin ni beliau terlupa bilang rakaat tu. Beliau terlupa. Lah slow lah. Ya ke? Kebun itu akan menjadi sedekah. Okey, itu ni tadi. Iaitu yang atas tadi. Saya belum dapat yang the next. Okey, ni. Cuba Kak. Itu bawah dia. Seorang lelaki tu. Sama juga, kebun itu menjadi sedekah. Tapi baru tu je. Baru tu je. Sebab belum update ni kat sini. Because Okey. Okey dah. Silakan. Okay. Seorang lelaki telah bersembahyang. Betul? Ya, betul. Seorang lelaki telah bersembahyang dalam kebun kepunyaannya dan dilingkungi pokok kurma yang berbuah lebat. Ya. Lalu dia melihat kepada pokok kurma yang berbuah lebat itu. Langsung menyebabkannya terpesona dan terlupa rakaat sembahyangnya. Selepas itu, dia telah menceritakan peristiwa itu kepada Khalifah Uthman radhiyallahu anhu. Setelah tamat ceritanya itu, lantas dia berkata kepada Uthman, kebunku itu adalah menjadi sedekah, maka jadikanlah dia pada jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Uthman radhiyallahu anhu telah menjualkannya dengan harga 50,000. 50,000 apa? Dirham ke dinar? Dinar kot Saudi. Dirham. Darham ya? Dinar Kalau dirham, wang perak. Oh ya. Kalau dinar, wang emas. Oh okey. Tak kisahlah dinar ke, dirham ke, yang pentingnya itu hak Osman. Dia hak Sayyidina Osman kerana dia khalifah pada ketika itu. Tapi yang tadi, yang pertama tadi, dia semayang dalam kebun. Dia tengok burung tadi yang mengganggu dia. Tapi kali ni dia tak sebutkan siapa. Berlaku pada zaman Sayyidina Osman, si lelaki ni semayang, tapi dia terganggu kekusyukan dia disebab apa? Buah dia. Puan tengok buah bergayut, lebat, macam mana rasa? Buah kurma ni, cerita kurma. Kurma gayut lebat, dia tengok, yang ni kuning. Tapi kurma tu tinggi Ustaz. Kurma tu tinggi kan? Akak pernah tak main yang mendongak? Kita sepatutnya tak sembahyang mendongak kan? Tengok akak tak main mendongak. Sekarang ni masalah dia mendongak. Mungkin tinggi, mungkin dia kebun dia jauh sikit daripada dia. Jadi dia tak perlu nak dongak ke atas. Dia tengok itu je. Ya, betul. Ya, jadi sehingga kan dia terpersona. Terpesona. Okey. Okey, amboi tukang sambung. Okey, kemudian dia terpesona tu sehingga dia terlupa rakaat, macam cerita Abu Talha juga tadi. Okey, dia terlupa dan selepas itu dia pun mengadulah cerita dia kepada khalifah pada ketika itu, iaitu Uthman ibn Affan. Dia dah cerita pada Sayyidina Uthman, wahai Uthman, sekarang aku nak jadikan kebun aku ni sebagai sedekah. Kerana dengan sebab dialah telah mengganggu ketenteraman aku ketika aku solat tadi, maka wahai Uthman, ambillah kebun ni, terpulanglah kau nak buat apa. Macam cerita pada Rasulullah tadi. Terpulang apa nak buat, lalu Uthman pun menjual dia dengan harga 50,000. Tapi kena pasti biasanya Sayyidina Uthman ni dia akan jualkan kepada orang Islam juga. Orang Islam yang lain yang mampu untuk beli, lalu yang hak tadi digunakan untuk pembangunan agama. Tak cara langsung jadi jariah tak? Ya, jadi jariah. Ya, jadi jariah kepada sahabat tadilah. Cuma kita tak tahu siapa sahabat ni. Cuma
disebut berlaku pada Asr Khalifati Uthman Ibn Affan. Asru ni artinya pada zaman Khalifah Umar Ibn Affan. Uthman Ibn Affan. Maafkan saya. Okey. Okey. Inilah di antara ada kisah-kisah yang berlaku pada zaman silam. Itulah sikap keprihatinan para salaf. Siapa nak baca? Silakan. Sila. Sebut nama. Buka video. Boleh baca. Cepat. Saya baca Ustaz. Ya, siapa? Masa saya Azrina lagi Okey. ulang muka. Alhamdulillah. Itulah sikap keprihatinan para salaf yang soleh terhadap ibadat solatnya untuk direnung dan dimenungkan supaya dengan izin Allah Ta'ala dapat kita mengubah sikap cuai kita demi untuk mencapai kecemerlangan dalam peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya dapat mengingatimu, mensyukurimu dan elok beribadah kepadamu. Amin. Allahumma amin ya Rabb. Amin. Okey, apa beza perkataan renung dengan menung? Renung untuk kita tengok peristiwa tu, menung untuk kita muhasabah diri. Oh, gitu Betul tak Ustaz? Renung Betul lah. berfikir. Kalau duduk seorang tu kita menung. Kita menung fikir tentang diri kita. Ibrah daripada apa yang kita tengok. Ini rasanya di antara berarti dengan dia kata istilah apa yang digunakan di antara bila kita tengok kita kalau bahasa Arab disebut nazar, lihat dengan kita memerhatikan dengan hati. Mengamati, ya, tak sekadar tengok. Itu renung. Tapi kalau menung tu kadang kita tengok secara zahir saja. Kita tengok secara zahir dan kita tengok dengan hati sama. Okey? Dan yang pentingnya apa? Apa saja yang berlaku, ini yang dinamakan kita ambil ibrah. So sebut? Ibrah, pengajaran. Ibrah ni pengajaran. Diambil daripada ain, ba, ra. Ain, ba, ra. Lepas tu tambahkan ta mabutah kat ujung. Jadi ibratun. Ibrah ambil pengajaran. Ada perkataan ain, ba, ra. Tapi dia tak ada ta mabutah. Ada istilah yang kita ambil perkataan tu. Dah jadi perkataan Melayu sekarang ni. Siapa tahu apa dia? Cepat. Ulang balik Ustaz. Huruf ain, ba, ra. Ain, ba, ra tadi kan. Ain, ba, ra. Okey. Tadi kita sebut tambah ta mabutah kat ujung. Sebut ibrah. Dan ibrah. Tapi bila ain bara juga, dia ada sesuatu yang dia juga boleh kita ambil pelajaran daripada dia. Ibarat. Ya? Ibarat. Kita tambahkan hamzah wasal kat depan. Hamzah wasal. Lepas tu ain, lepas tu tambahkan huruf ta. Lepas tu ba, tambahkan huruf alif. Lepas tu ra kat ujung. Betul. Mana orang pakai Jawi ni? Ustaz, sekali lagi saya tulis. Okey, tulis. Okey. Tulis dulu ain bara, tulis ain bara. Okey. Depan sebelum huruf ain tu ada tulikan alif atau tadi hamzah wasal. Sebelum ain. Okey, alif. Alif sebelum dia hamzah wasal. Lepas tu ain kan? Lepas tu antara ain dan ba tadi ada huruf ta. Okey. Huruf ta. Lepas tu lepas tu ba diikuti dengan alif jumlah lira. Iktibarun. Iktibarun. Untuk makluman, iktibarun tu adalah perkataan Arab. Oh, okey. Ya, baru tahu. Daripada ibrah lah Ustaz. Dia pada ain bara tadi. Ain bara tadi. Dia ain bara jugalah. Cuma perkataan ibrah tu baru nak mula diperkenalkan. Faham? Kenal. Tapi yang lebih terkenal lagi iktibar. Jom kita sama-sama mengambil iktibar. Kan, ambil pengajaran. Ibrah pun pengajaran juga. Ibrah. Perkataan lain. Tapi perkataan ibrah ni baru mula diperkenalkan tau. Tetapi kalau iktibar, dah jadi perkataan Melayu dah. Betul. Baik, ada satu lagi. Ain bara. Buat sekali lagi. Ain bara. Ain bara. Okey.
Ain itu lepas tu diikuti dengan ba. Ba tu ditambahkan alif. Lepas tu ra ditambahkan ta mabuto ataupun ta biasalah. Ibarat. Ya, ibarat apa? Ibarat seperti. Sama. Seakan. Ibarat sama dengan itibar dan juga ibrah. Ru'ut dia ain bara juga Ya. Jadi asal... apa makna dia? Ya. Makna dia apa? Maknanya ibarat air di mencurah air di daun keladi tu, apa nama tu? Ibarat ni artinya apa yang awak boleh ambil iktibar daripada curah air ke daun keladi. Ya, faham. Apa awak boleh ambil pengajaran dari itu? Ini yang kita nasihat pada curah air daun keladi, tapi dia tak terima, tak absorb langsung air tu. Ya. Ya tu maksudnya apa? Tegak. Ya, itu. Sebab tu ibarat tu juga adalah merupakan apa pengajaran yang kita dapat daripada peribahasa-peribahasa yang semua itu. Kita ambil ke tak Ya. Okey, contohnya seperti nau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Apa ibarat yang awak boleh dapat? Apa ibarat yang awak boleh dapat dari itu? Lama saya tak dengar peribahasa ni, Ustaz. Ya, pasal bukan lama tak dengar, lama tak ucap pun. Kan? Cuba buka ni. Baca, dia tahulah. Okey. Umpama nau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Maksud dia apa? Penting diri sendiri. Ya, orang yang penting di sendiri. Itu pengajaran dia. Tapi cerita nau ni apa? Pucuk pokok. Okay. Pokok kan bila dia rendang, masing-masing dia nak lepaskan diri masing-masing kerana nak dapatkan matahari. Ya. Jadi masing-masing lepaskan diri sendiri je, orang lain dia tekan. Jadi ibarat dia apa? Ibarat jangan jadi seperti nau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Jadi apa pengajaran yang awak dapat dari itu? Iaitu jangan mementingkan diri sendiri dalam kita nak dapatkan, nak naik kepada satu tahap ketinggian yang tertinggi. Okey. Ataupun seperti apa nama tu? Seperti aur dengan tebing. Aur dengan tebing. Okey. Apa pula dia? Itu itu bekerja sama. Saling memerlukan. Ya. Jadi saya bukan nak ceritakan benda tu, saya nak ceritakan ibarat tu. Perkataan yang ain, ba, alif, ra, ta. Artinya apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada peribahasa tu? Iaitu apa aur dengan tebing. Aur ni kan akar tu. Ya. Tebing ni tebing lah. Kalau tak ada tebing, pokok tu boleh tegak tak kat situ? Tak boleh. Kalau tak ada aur, tebing tu boleh ke maintain kat situ? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena dua-duanya saling perlu memerlukan. Betul. Sama macam kita. Apa yang kita ni? Ustaz kena ada penuntut ilmunya. Penuntut ilmunya kena dengar apa yang guru cakap. Kalau tak ada maknanya. Betul. Sebab itu nak berkat, buka video. Sebab tu selalu Ustaz sebut buka video. Kalau nakkan keberkatan. Betul Kak Rokia? Ustaz, dengan Ustaz tak segan. Dengan asatizah lain segan. Kenapa? Tak tahulah. Sebab yang lain pun tak buka. Saya sebenarnya jenis buka. Tak bagus. My video tak ada orang buka, saya segan. My video tak boleh buka lah. Kalau tak boleh buka, tak apa. Akak tulis dekat situ, kita tahu akak tak boleh buka. Akak ada kemaafan kat situ. Kalau nak berkat lah, nak berkat kena buka. Saya tengok dalam satu rancangan apa entah, reality TV, dia buat itu yang masuk tu 300, 400, 500 orang tau. Lepas tu dia punya skrin besar, lepas tu semua orang tu buka. Tak ada seorang yang tutup. Kalau semua buka, tak segan Ustaz. Kalau seorang je buka tu, macam dah jadi fitnah lain pula. Tak juga. Kalau nakkan keberkatan, tak akan jadi fitnah. InsyaAllah. Percayalah Kak Ros Okey. Ada soalan? Kita buka soalan kalau ada. Wah, siapa tukar tu? Kat jalinan kasih tu. Tukar orang Okey, silakan kalau ada soalan. Sebelum saya nak masuk tajuk baru nanti akan datang tentang soal hati. Tapi tajuk kekhusyukan juga ataupun menjaga sembahyang kita, tapi
sembahyang ni dia soal dia hukum dia lebih pada syariat tau. Artinya lebih pada hukum zahir. Tapi yang apa saya nak beritahu ni, macam mana kita nak bawa dia pada persoalan hati. Macam tuan-tuan, katalah kita ambil uduk. Kita sembahyang. Tutup aurat bagi lelaki apa? Pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut. Okey, jadi kalau kita masing-masing pergi masjid, pakai kain kemban je, boleh? Kalau tutup pusat dengan lutut boleh lah, tapi tak malu lah. Sah, tapi itu sah di segi hukum fiqh dia. Tapi tak sah di segi hukum adab dia. Betul. Pergi ke majlis tu, pakaian nak cantik-cantik, tiba pergi menghadap Tuhan pakai kain kemban. Macam zaman cerita Piramli tu, dia pakai kain sampai ke dada tu. Ya. Tu memang tak ada adab lah. Satu. Yang kedua, contohnya bila orang ambil uduk. Kita ambil uduk, air kolah besar depan kita. Tiba-tiba ambil uduk semua, kan? Kita kumur-kumur, air tu kita ludah balik, kita luah balik dalam kolam. Air tu najis tak? Tak najis, tapi adabnya tak elok. Adab dia tak elok. Kenapa? Orang sebelah tengah kita sembuhkan dia. Ataupun dia celup kaki. Dia basuh kaki, dia celup kaki. Allah. Tak masalah. Lepas tu ketika dia sedang celup kaki tu, ketika dia sedang celup kaki, orang sebelah ustaz baru nak kumur-kumur. Seolah-olah kumur-kumur air kaki dia. Ya. Kan di segi adab lah yang menyalahi. Wallahualam. Okey, sila. Kalau ada soalan. Ustaz kata kalau kita terlupa rakaat tu kan, kita terlebih buat 6 ke 5 ke 6 ke. Ya. Lepas tu kalau tak buat sujud sahwi tu sah tak solat? Okey, pertama nak kena tanya dulu, apa hukum sujud sahwi? Sunat. Apa hukum sujud sahwi? Hukum dia sunat. Bila kita terlupa bilangan rakaat, ada beberapa perkara yang kita dituntut dengan sujud sahwi. Bila kita lupa bilangan rakaat, kita dituntut sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu hukum dia sunat. Bila sunat, kalau buat dapat pahala, kalau tak buat rugi. Sembahyang sah tak? Sah. Jadi awak sendiri dah jawab sah. Alright, dah. Sikit perkongsian bila sebut tentang berusaha untuk khusyuk solat. Jujurnya memang sangat susah dan saya rasa saya belum beroleh khusyuk lah. Tapi antara perkara yang saya macam cuba amati, tengok, observe kan. Kadang-kadang situasi sekeliling tempat, dia ada satu tempat yang saya suka sangat solat dan waktu. Macam kalau tanya saya lah, waktu paling saya suka solat subuh. Dengan waktu lewat malam tu. Yang lain tu ya Allah, Zuhur saya paling hancur. Hancur Padahal rumah saya sunyi je, tak ada apa pun. Saya tak tahu apa masalahnya. Ustaz, kasihan sikit. Itulah masalah dia. Masalah awak tak dapat khusyuk pada waktu Zuhur. Mencabar betul, ya Allah. Okey, nak beritahu gini. Sama ada waktu sunyi ke, hingar-bingar ke, memang betul nak dapat khusyuk kena elakkan daripada tempat hingar-bingar. Bising-bising, kena elakkan. Tapi kenapa tadi yang sahabat tadi dia boleh melakukan sembahyang, bila saya angkat takbir kau nak cakap kau buatlah. Kau cakap kau nak anak dia main gendang, mainlah. Dia tak ada dekat situ dah bersama dengan anak dia. Ataupun dengan orang yang bercakap tu. Saya banyak dosa Ustaz. Tak, sebenarnya benda ni perlu pada latihan. Dosa tu memang kita semua tak lari pada dosa. Nama pun Makno kan? Makno, kenal Makno? Kenal Makno? Nama saya Makno Rashid. Okey, Makno tu apa? Makno tu artinya manusia. Masya Allah. Allah, manusia memang tak lari pada dosa. Jadi sekarang ni macam mana kita nak apa nama tu? Kita nak atasi benda tu. Kita kena cari benda tu. Sebenarnya bila kita usaha, percayalah. Perempuan ataupun tuan-tuan pernah terfikir tak dulu? Kita dulu semayang, kira-kira masa kita dulu semayang, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak. Saya dekat pejabat dah ada gangguan tak? Okey. Apa nama, kita semayang, bila kita semayang, masalah dia, kira-kira waktu katalah umur kita 12, 13, 14, 15, semayang tak? Semayang. Dulu semayang, tapi saya dulu semayanglah juga,
Sama lah Ustaz. Ya, tahu tak apa. Sayang sebab mak suruh. Ya, pasal kita semayanglah juga. Tetapi hari ni kenapa kita tak tinggal semayang lagi? InsyaAllah. Takut dekat Allah. Takut dekat Allah Ustaz. Okey. Dah ada rasa dah tanggungjawab. Okey, nak tahu tak? Nak tahu saya jawab. Ya, nak tahu. Oh, nak tahu. Sebabnya pasal waktu itu Allah bagi kita hidayah untuk kita seboleh-boleh kita dah faham, kita tak nak tinggal semayang. Tapi semayang masih tinggal lagi. Rupanya satu perkara yang menyebabkan kita tak tinggal semayang, sebab apa Kak? Kena Faridah Ali ada jawab, nak dapat redha Allah. Okey, betul, nak dapat redha Allah. Tapi kalau tak ada bantuan daripada Allah, kita tak dapat tu. Tak dapat nak tinggal semayang. Apa nama? Tak dapat nak istiqamah melakukan semayang. Nak tahu macam mana kita boleh dapat istiqamah semayang? Rupanya, apa ayat-ayat yang Allah kata, kalau kamu bersungguh-sungguh melakukan satu perkara, kamu sungguh-sungguh melakukan satu perkara, Allah akan bantu. Itu tulis surah Ankabut ayat 69. Betul Ustaz, betul. Apa yang betul? Benda tu berlaku kat saya Ustaz. Ya, apa yang berlaku kat Noeni? Tak bercerita lah dalam ni, malu lah Kau tak payah Ustaz. cerita. Kau Noeni orang mana? Tuan Ustaz Kedah. Al-Ustaz, no? Okey, tak apa. Kita tinggalkan Al-Ustaz, kita balik kepada ayat tadi, surah Ankabut. Tulis. Ankabut ayat berapa Ustaz? Ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti Allah akan bantu dia, beri dia petunjuk, bantu dia untuk mendapatkan jalan tu. Sebab tu hari ni kenapa kita tak tinggal solat? Kita dah ada rasa nak buat. Kita ada rasa nak buat, kemudian kita sungguh-sungguh tak? Kita buat. Ya. Kita kadang-kadang kita dalam masa kita niat tak nak tinggal tu, kadang-kadang buat, kadang-kadang ada tinggal juga. Tapi akhirnya Allah bagikan rasa kelazatan, tak tinggal lagi semayang. Ya. Buatlah apa-apa pun. Betul Ustaz. Betul. Yang dikatakan bila kita buat pada jalan Allah, jahadu tu maksudnya kita buat sungguh-sungguh. Macam bekerja kena dapat rezeki yang halal. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh Allah akan bantu. Maknanya sekarang Allah uji dalam level untuk dapat khusyuk tu pula. Yes. Level faham. kita nak dapat khusyuk lah. Kita beryaya tak kita nak khusyuk? Kan. Lawan-lawan tak? Ya, lagi ingat. Yes. Betul Ustaz. Ya Allah. Yang itu yang nak sampaikan kepada awak. Sampai menangis. Ya. Tapi Allah sedih. Ya Allah, tak nak cakap. Ada orang diuji nak macam-macam ujian lah kita dapat. Macam-macam ujian. Awak dengan ujian awak, saya dengan ujian saya. Semua kita ada ujian masing-masing. Namanya makno. Manusia. Okey, ada soalan lagi? Saya nak buka soalan je. Panjangnya dekat chat tu. Siapa tu? Kejap. Ustaz nak dia baca ke terjemahan. kan? Dia terjemahan. Terjemahan surat Al-Ankabut. Okey, siapa? Awak Ustaz, bacakan sikit, chat Ustaz. tu apa? Apa Baca chat ni, tu? Bacalah chat tu apa? Mana itu terjemahan dia? Oh, terjemahan ayat tadi. Okey. Samalah tu. Terjemahan ayat tadi, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Salam. Saya Siapa tu? ni- Kak Doi ni ya. Okey. Saya ni banyak ujian Allah bagi, tapi banyak Allah bagi petunjuk kat saya. Dan saya duduk saya fikir Allah sayang saya. Allah bagi saya satu petunjuk kat saya. Ya. Yang apa tu? tak semenang tak sangka-sangka. Benda tu mai kat saya. Macam saya rasa macam ya Allah bagi kat aku rasa macam tak tahu nak cakap, nangis saya. Ya. Tak? Ya. Tu Allah uji dulu. Allah uji. Dan Uji saya daripada saya muda, Allah uji saya macam-macam, tak boleh cerita ujian saya dapat. Lepas tu kan, Allah bagi kat saya petunjuk satu. Sampai saya dekat dengan dia, saya rasa macam saya nak dekat sangat-sangat dengan dia dah. Macam tu dah perasaan saya. Ya. Saya rasa macam tu, tak, saya seronok sangat lah ni. Ya. Sebab apa rasa seronok? Kak Doi ni. Saya seronok. Saya nak tanya, kenapa datang rasa seronok?
Kau soalkan dia, saya rasa masa saya dah dekat dengan Allah dah. Saya rasa macam Allah bagi kat saya, Allah bantu saya. Ya, Allah itu. bagi kat saya semua. Ya, dia okey, saya jawab Kenapa datang rasa seronok? Macam apa nama Azrina tadi tanya. Apa rasa seronok tadi? Seronok tu pasal kita dapat melalui susah payah diri kita sungguh-sungguh tadi, akhirnya kita dapat capai sesuatu dengan kesungguhan kita. Itu pun dengan pertolongan Allah. Betul Ustaz, betul. Ya. Memang betul, tepat sekali. Okey, terima kasih banyak. Okey, ada soalan lain? Bukalah video, dapat saya kenal dengan awak. Ya, silakan. Okey, berkenaan dengan khusyuk dalam solat tu, yang Ustaz pernah cakap, yang keempat tu berkenaan dengan tanam rasa cinta dan kasih kita terhadap Allah tu kan. Tak kenal maka tak cinta tu. Kalau kita masih tak dapat khusyuk tu, maknanya kita tak begitu mengenali Allah ke Ustaz? Yalah, di antaranya. Amnira, dah kahwin kan? Dah, Alhamdulillah. Anak berapa? 4 Ustaz. Anak berapa? 4 Okey. Ada 4. Tiba-tiba ada 2 orang lagi yang sama-sama dengan anak awak tu. Yang 2 orang tu bukan anak awak, mungkin anak kakak ke mungkin anak. Dia sama-sama duduk dengan awak lah, katalah gitu. Okey. Antara yang 6 orang tu, mana yang awak lebih kenal? Anak sendirilah Ustaz. Ya, sama juga. Rupanya bila kita kenal, kita lebih faham tentang anak kita kan? Rupanya dalam betul. kita sebelum kita nak sembahyang, kita wajib kena kenal Tuhan. Sebab itu dalam ilmu tauhid, ilmu akidah disebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal dalam agama ni mesti kenal Allah. Mana Kak Rosniati mana? Ibu tak pasti ya. Ada Ustaz. Oh, situ lah. Okey, baik. Tak apa. Baik. Ibu kena tutup mic dah. Okey, dia bila kita buat seperti dia kacau sikit. Ibu kena tutup mic, nanti dia faham. Okey. Dia bergema. Betul bergema ni. Gema Nur Iman kan? Okey, bila kita melakukan sesuatu, bila khusyuk tu, awwaluddin ma'rifallah, ini berlaku pada zaman Umar. Dan didikan ini berlaku sebelum daripada Umar lagi. Pada awal datang Islam. Maksudnya, sebab itu ketika di awal berada di Makkah, dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW ialah melalui dekatkan diri dengan Allah. Sebab tu dulu ayat-ayat ketika Makkiyah, semua ayat pendek-pendek. Qulullahu ahad, Allahu samad, semua ayat Makkiyah tu. Makkiyah ketika awal Islam. Kenapa tak boleh ayat panjang-panjang? Pasal waktu itu ayat untuk banyak mengenalkan Allah dan dengan arti kata tentang rukun iman. Kenal Allah, kenal malaikat, kenal para nabi, kenal rasul, lagi-lagi kenal hari kiamat, kan? Itu pada peringkat awal Islam. Tapi bila dah merebak sampai ke Madinah, tengok ayat yang panjang-panjang. Kerana waktu tu dah banyak menceritakan tentang ayat hukum. Nampak tak? Jadi, kenapa itu berlaku pada zaman Umar, ketika dia tengok, satu padang tu putih sangat. Kenapa padang tu putih? Tak tahu, Ustaz. Nak tahu? Tak tahu. Pasal ada kambing. Jadi benda kambing yang banyak tu, kambing jenis-jenis tu lah tu, kibas ke biri-biri ke, tak kisah. Menunjukkan kambing tu banyak, Umar tanya kepada si pengembala tu. Maksud tu Umar sebagai Amirul Mukminin, dia tanya, wahai anak, ni kambing siapa? Kambing tuan saya. Kau pernah bilang tak? Tak pernah bilang. Tuan kau pun tak pernah bilang. Tapi yang pasti budak ni nama dia bukan Syawal lah. Dia nama lain lah. Ni anak bersahabat. Kemudian dia pun ketika dia jaga, Omar uji dia. Omar dia boleh tak kalau kau bagi pada pakcik seekor ke 2 ekor, pakcik bayar kat kau. Lepas tu, kau bagi pada 2 ekor ni, pakcik bawa balik lah. Duit tu kau simpan lah.
Tak boleh pakcik, bukan saya punya. Ini tuan saya punya. Kemudian dalam masa yang sama, bila ini dia kata tuan dia punya, tak apalah tuan kamu mana ada kat sini. Dia mana tahu, mana nampak. Apa jawab budak tu? Allah nampak. Walaupun tuan saya tak nampak, Tuhan kepada tuan saya maha nampak. Masya Allah. Oh, dia punya tu. Pasal apa? Seolah-olah dia kenal Tuhan yang macam kita lah bila masuk Ramadan, kita berpuasa. Kalau kita duduk bilik seorang-seorang rumah, kita makan, siapa dia nampak? Allah je nampak. Ya, kenapa kita boleh teruskan puasa kita? Kita takut. Ya, menunjukkan bila Allah datangkan Ramadan, ialah peluang untuk kita mendidik diri kita. Kita boleh kontrol nafsu kita. Kita boleh kontrol diri kita. Tapi soalan dia, kenapa kita tak boleh kontrol diri kita? Pasal kita tak sungguh-sungguh untuk nak kontrol. Kalau kita kontrol diri kita, kita boleh tak? Macam, okay, katalah, kita puasa sekarang. Boleh tak kalau kita tak makan? Kau makanlah depan kita, tak ada masalah. Kenapa? Pasal kita boleh kontrol kan? Kita dengan niat kita tadi. Orang makan sedap, naik bau. Boy, tempoyak dia apa lagi. Apa-apa benda yang dia makan sampai naik bau tu. Kau makanlah, kita tak ada masalah. Kenapa? Pasal kita dah niat. Dengan niat kita tu kekuatan kita. Kita masuk bilik, boleh makan apa? Saya ada jumpa seorang budak. Budak masa tu dia umur 9 tahun. Dia puasa penuh sejak umur dia 5 tahun. Puasa penuh. 5 tahun enggak puasa penuh. Lepas tu, umur 9 tahun tu kebetulan dia sakit dia budak ni satu sifat dia suka masuk bilik air. Si bapak dia tanya, kau masuk bilik air, kau minum air? Tak. Dia kata tak, kata dia. Kenapa dia tak? Kenapa? Rupanya dia bukan masa, rupanya dia suka main air. Bila rasa air, dia rasa sejuk badan dia. Jadi, itu dia punya. Dan nak beritahu, ini pentingnya bila ada macam persoalan, Amira tadi kata, apa nama tu? Pasal bila dapat rasa Tuhan tu bersama-sama dengan kita, ini yang dinamakan ihsan. Saya sebut al-ihsan. Ihsan. Saya sebut ihsan. Ihsan. Ini ihsan bukan yang kedai alat sukan tu tau. Ihsan ni apa? Ihsan ni. Itu ihsan sport apa nama tu. Okay. Ihsan ni maksudnya, bila kita sembah Allah, kita melakukan satu ibadah, seolah-olah kita rasakan Tuhan depan kita. Itu maksud ihsan di sini. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Tuhan depan mata. Siapa boleh nampak Tuhan depan mata? Tak boleh. Seorang pun tak nampak. Kecuali Nabi dibawa, itu pun bawa ke satu tempat tertinggi. Sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bermustawa, sampai berjannatul ma'wa. Di situ pun Jibril tak boleh masuk. Nabi seorang ni boleh masuk. Istimewa Nabi kan. Itunya boleh lihat, menunjukkan boleh kita melihat Tuhan di sana nanti, bukan di sini. Kemudian, kita memang kita tak dapat lihat Tuhan, tapi rasakan dalam hati, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Rasakan Tuhan sentiasa nampak kita. Ini yang macam budak kecil tu ni. Itu yang rasa boleh kenal Tuhan. Bila Tuhan, kita kenal Tuhan, kita tak nampak Tuhan, tapi kita kenal Tuhan melalui sifat-sifat Allah. Sifat 20, sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil, sifat harus bagi Tuhan, sifat jaiz dia. Kemudian mengenal Asma'ul Husna. Asma'ul Husna Ar-Rahman, yang maha pemurah, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Lagi apa lagi? Al-Malik, yang maha menguasai, Al-Quddus, yang maha suci. Lagi? Sami'. Sami', Al-Basir, yang lain semua. Jadi kita kenal. Yang ini kita melahirkan. InsyaAllah lepas tu kita akan dapat ma'rifatullah. Amin. Bila dapat ma'rifatullah, bila kita kenal Tuhan, datang rasa cinta. Itu lepas tu ada mahabbah. Bila itu yang dia kata, pepatah Melayu kata, tak kenal, tak cinta. Bila dah kenal, baru datang rasa cinta dan mesra. Itu yang kenapa Rasulullah, para sahabat dia sembahyang sampai dia boleh berdiri lama tu. Itu yang kita cuba, macam kata Azrina tadi, macam mana nak dapat tu. Dia kena ada mujahadah.
Mujahadah, tahu tak mujahadah tu apa? Berjuang. Mujahadah diambil daripada perkataan jihad. Jihad tu maksud apa? Buat apa-apa dengan sungguh-sungguh. Habis kalau orang jihad fi sabilillah tu maksudnya apa? Angkat senjata, angkat pedang, jihad fi sabilillah. Ketika dia angkat senjata perang fi sabilillah pada jalan Allah, mereka sungguh-sungguh tak? Ya, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Boleh main-main. Kalau dia main-main, dia lah mati dulu. Kalau kita belajar ni, kena sungguh-sungguh. Kena jihad betul. Jihad dalam belajar dengan angkat, jangan angkat senjata, angkat pen je. Angkat buku kita. angkat buku nota kita, buat catatan. Itu jihad kita. Kalau awak buat kerja, katalah awak buat kerja. Apa yang awak buat dalam kerja tu? Ialah jihad. Jihad sungguh-sungguh. Buat pada jalan Allah, betul sungguh-sungguh. Demi nak dapat rezeki yang halal. Beri pada anak dan isteri ataupun kepada keluarga kita. Boleh? Okey. Rasa cukuplah dulu. Mudah-mudahan apa disampaikan di sini dapat memberikan kebaikan untuk saya sendiri dan kita semua, mudah-mudahannya. Amin ya rabbal alamin. Saya serah balik pada Amirah. Mudah-mudahan apa disampaikan ini. Silakan Amirah. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Jadi moga bertambah tingkatan kekhusyukan kita dalam solat. Maka kena berusahalah untuk mendapat ikhlas dan khusyuk itu kerana Allah ingin lihat kesungguhan dan Allah akan bantu insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan rahmat kepada kita, kepada tim Gumul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita rasa istiqamah dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Izinkan saya buat hebahan kuliah petang Ustaz. 5.20 petang dengan Al-Fadhil Ustaz bin Manu dengan untuk kuliah-kuliah seterusnya boleh wujud nanti di grup grup Gumul Iman, maaf. Jadi dengan ini saya mewakili Gumul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul Asr. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan mati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tutup. Sebelum kita tutup majlis kita, jangan lupa masukkan niat yang baik-baik. Maksud niat baik, minta pertolongan Allah. Kefahaman, tuan-tuan kena ingat satu perkara saya sampaikan ni atas usaha saya. So saya nak cuba berikan fahaman seberapa dapatlah. Tetapi faham tak faham, boleh faham tak apa yang saya cakap sampai setakat ni? InsyaAllah Ustaz. Faham tak faham bukan kerja saya. Ya, urusan Allah. Nasib awak lah. Allah yang bagi. Minta dengan Allah insyaAllah. Ya, Allah yang beri faham. Sebab tu saya akan, tapi macam mana pun tugas saya ialah usaha nak beri faham sebaik mungkin. Mudah-mudahan awak dapat kefahaman, dan kalau awak dapat kefahaman artinya percayalah awak dapat pertolongan Allah. Okey, sama-samalah kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shawab. Baik semua daripada Allah, kekurangan daripada kelemahan saya, cinta mengampun dan maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.